Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi semua. Salam semekar daripada saya, daripada SMK Bandar Rincing Selangor. Okay, hari ini kita akan sambung mata pelajaran kita Sains Tingkatan 1 dalam bab 1 lagi bersama saya, Cikgu Tuti. Okay, so kita akan teruskan dengan subtopik 1.4 seperti yang tertera, iaitu penggunaan alat pengukuran. Seperti mana yang telah kita belajar sebelum ni, kita ada berapa kuantiti fizik? Kita ada kuantiti fizik yang asas, kita ada 5. Okey, yang pertama adalah mengukur panjang, mengukur masa, mengukur jisim, mengukur suhu dan juga mengukur arus elektrik. Saya harap anda semua ingat mengukur panjang, mengukur jisim, okey, mengukur masa, mengukur suhu dan juga mengukur arus elektrik. Okey, jom kita belajar alat pengukuran untuk setiap kuantiti fizik ini. Okey. Soalan pertama saya, nyatakan tujuan penggunaan alat pengukur. Bila kita nak mengukur sesuatu kuantiti fizik asas, kita perlukan alat pengukur. Jadi nyatakan tujuan alat pengukur yang digunakan. Okey, pertama adalah untuk tujuannya adalah alat pengukur yang berbeza diperlukan bagi mengambil data. Maksudnya alat pengukur ni adalah penting untuk mengambil data. Okey, yang ni untuk mengambil data dalam suatu eksperimen. So soalan dekat sini nyatakan. Okey, nyatakan okey, tujuan untuk tujuan alat pengukur itu diperlukan. Jadi alat pengukur ini diperlukan adalah untuk mengambil data dalam suatu eksperimen. Ingat, dalam suatu eksperimen kita ada 5 kuantiti fizik. Asas yang kita belajar masa tingkatan 1 ni, saya dah ulangkan sebentar tadi. Jadi itulah data dalam suatu eksperimen ini. Jadi alat pengukur mesti berbeza. Contohnya kalau kita nak ukur kuantiti fizik yang pertama iaitu panjang. Okay, kita nak ukur panjang. Okey, nak ukur panjang ni tak semestinya panjang tu lurus. Okey, ada yang juga bengkang-bengkok. Okey, maksudnya kalau panjang tu lurus dalam lebih kurang pendek saja kita boleh ambil pembaris meter. Tapi kalau panjang tu panjang sangat, jadi kita perlu alat pengukur pembaris meter ke ataupun alat pengukur yang lain. Tapi masih dalam kuantiti fizik yang asas. Jadi kita perlukan alat pengukur yang lain. Contohnya adalah pita pengukur yang digunakan. Dan juga kalau kita nak ukur sesuatu yang tidak lurus jalannya, contohnya sungai, okay, ataupun kita nak ukur lukisan kita dan lilitan dia adalah bengkang-bengkok. Jadi dalam buku tu kita boleh guna mula-mula kita ukur dengan menggunakan benang. Okey, lepas kita dapat benang tersebut dan kita ukur di atas garisan yang bengkang-bengkok tu, dan kemudian barulah kita letakkan di atas pembaris untuk mendapatkan bacaan yang sebenar. Jadi alat pengukur adalah berbeza, okey, dalam suatu keadaan. Okey, bagi mengambil data dalam suatu eksperimen. Data di sini adalah merujuk kepada kuantiti fizik. Yang ada berapa? Ada 5. Kuantiti fizik apa? Kuantiti fizik asas. Okey. Okay, kita perlu memastikan alat pengukuran yang betul untuk mengukur dengan persis. Okay, persis dan jitu. Persis ni maksudnya kita ulang. Kita tak boleh percaya dengan satu bacaan saja. Kita kena ulang mengambil bacaan tersebut supaya dia lebih kurang sama. Bacaan dia mungkin lebih hampir dan berada dalam contohnya berada dalam keadaan yang lebih kurang sama. 3.5, 3.6 dan 3.8. Kita ambil 3 kali. Dan kemudian mestilah jitu. Jitu ni adalah menghampiri dengan nilai yang sebenar. Bagi, ini yang saya cakap tadi, iaitu kuantiti panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Ini merujuk kepada apa? Ingat ya anak murid, iaitu kuantiti fizik asas. Okay, kita ada berapa kuantiti fizik asas? Kita ada 5. Bermula dengan panjang, jisim, masa, suhu dan juga arus elektrik. Okey. Ingat anak murid, bila kita nak ambil satu bacaan tu, yang pertama kita mesti dapat bacaan tu persis dan juga jitu. Jom kita kaji apa maksud
kejituan ini. Okey, kejituan ini adalah kebolehan alat untuk mengukur dan mendapat bacaan yang menghampiri atau menepati nilai yang sebenar. Contohnya kita dapat, kita ukur buku tersebut. Okey, buku tersebut panjang dia mungkin lebih kurang 40 cm. Kemudian kita ukur dengan menggunakan pita pengukur ataupun menggunakan pembaris kita, dan kita dapat lebih kurang 3.9.5 cm. Ini adalah lebih menghampiri dengan nilai yang sebenar. Jadi nilai itu adalah nilai yang kita panggil sebagai istilah sains, iaitu maksudnya adalah kejituan. Okey, maksudnya adalah kejituan di sini. Okey, so kejituan adalah untuk mendapatkan bacaan menghampiri atau menepati nilai sebenar. Maksudnya 39.5 ataupun kita dapat nilai panjang buku tu yang sebenar, iaitu 40. Jadi maksud di situ adalah bacaan yang kita dapat itu adalah jitu. Jadi apa maksud kepersisan pula? Kalau kita tengok gambar rajah ni, nilai yang sebenarnya mesti menghampiri pada warna merah di sini. Okey, ini adalah nilai yang sebenar. Okey, saya tulis nilai yang sebenar. Okay, sini adalah nilai yang sebenar. Kalau kita dapat nilai sebenar, kita letakkan anak panah kita dan kemudian kita pergi kat dat tu, dan kemudian dat tu menunjukkan ke warna merah tersebut. Jadi dia akan tepat pada nilai yang sebenar tersebut. Kalau dia berada di warna merah, itu maksudnya bacaan tu jitu. Tetapi dia tak berada kat merah tu. Dia berada di kawasan yang berwarna hijau. 5 kali kita baling dan 5 kali terdapat pada warna hijau. Jadi 5 kali yang sama. Ini maksudnya bacaan tu adalah memberi bacaan yang hampir sama, iaitu berada di warna hijau tersebut apabila pengukuran diulang. Contoh kes yang macam buku tadi, saya dapat 40 cm. Kemudian murid pertama ukur dia dapat 36.5 cm. Yang kedua ukur mendapat 36.8 cm. Yang ketiga ukur dia dapat 36.9 cm. 3 orang murid ni mendapat bacaan lebih kurang sama, iaitu 36.5 cm, 36.8 cm dan 36.9 cm. Maksudnya di sini adalah bacaan itu adalah persis. Yang kita mahukan, kita nak dapatkan satu bacaan itu adalah persis dan juga jitu. Maksudnya jitu di sini saya bagi 40 cm. Jadi murid pertama dapat 39.8 cm, murid yang kedua dapat 39.9 cm dan murid yang ketiga pula mendapat 40 cm. Jadi hampir kepada nilai yang sebenar sebanyak 3 kali. Jadi bacaan yang didapat itu adalah sangat jitu dan juga sangat persis. Okey. Jadi, apakah maksud kepekaan? Kepekaan ni maksudnya alat tu boleh mengukur nilai tu lebih tepat. Okey, contohnya sehelai rambut nipis sangat. Macam mana kita nak ukur tebal tersebut? Adakah tebal rambut kita tu boleh diukurkan dengan pembaris meter? Tidak kan? Sebab pembaris meter bacaan yang paling rendah adalah bernilai kosong. Kemudian sampailah pembaris meter tu lebih kurang 30 meter. 30 cm. Okey, 30 cm. Jadi rambut kita mungkinlah berukuran kurang daripada 0 cm tersebut. Jadi kita tak boleh guna pembaris meter. Kita perlu gunakan alat yang lebih peka dengan ketebalan rambut kita tadi. Jadi kita perlukan satu alat yang lebih peka yang dapat mengesan perubahan kecil sesuatu kuantiti yang diukur. Jadi yang nipis kita akan dapat kesan, ketebalan yang sangat nipis. Kita boleh menggunakan alat pengukur yang lebih peka dengan kuantiti yang kecil tersebut, perubahan kecil bagi suatu kuantiti dengan tidak menggunakan pembaris. Kita gunakan satu alat yang lebih peka. Dalam gambar rajah ni kita gunakan micrometer tolok micrometer. Okey. Okey, penggunaan alat pengukur yang betul dalam mengukur kuantiti fizik. Yang pertama adalah mengukur panjang.
Okey, panjang. Selalunya kita ada pembaris meter, pembaris. Okey, kita ada pembaris. Lepas tu kita ada pita pengukur. Okey, yang ni kurang peka dan kita akan belajar yang lebih peka alat pengukuran untuk panjang. Kemudian kita boleh menyukat jisim. Kita ada neraca. Okey, di sini kita akan guna alat neraca. Okey, neraca ni ada pelbagai jenis. Okey, kemudian kita akan mengukur kuantiti fizik yang ketiga iaitu masa. Masa pula kita selalu guna dalam makmal, kita akan guna jam randai. Okey, stopwatch. Okey, dan seterusnya kita akan mengukur suhu. Suhu ni adalah kuantiti fizik yang keempat. Kita akan guna termometer. Okey, tapi termometer ni ada dua ya. Satu di makmal, satu lagi bila kita jumpa kat klinik. Bila kita pergi klinik untuk mengukur suhu badan kita, kita tak guna termometer makmal. Apakah yang kita gunakan? Kita akan belajar selepas ini. Kemudian kita nak mengukur dan juga menyukat arus elektrik. Okey, arus elektrik kita akan guna satu alat yang dikenali sebagai ammeter. Okey. Dan selain daripada 5 kuantiti fizik yang asas ini, kita akan ukur juga isi padu air dengan menggunakan satu kaedah sains yang spesifik untuk menyukat isi padu air. Mengukur panjang. Okey, mengukur panjang, kita tahu panjang adalah kuantiti fizik asas. Saya kena ulang balik banyak kali kuantiti fizik asas ni, takut murid lupa. Okey, mengukur panjang mestilah dalam unit SI dia. Ingat, yang paling penting kamu ingat unit SI. Okey, unit SI untuk panjang adalah meter. Okey, tulis dalam ejaan, dalam ayat yang betul, dalam perkataan yang sempurna iaitu meter. Manakala simbolnya diukur dalam unit M. Okey, itu simbol dia. Okey, sebenarnya kita tak semestinya menggunakan unit SI meter. Okey, kita boleh juga menggunakan panjang ialah, apa maksud panjang? Ialah jarak di antara ini jarak di antara dua titik. Okey, jarak di antara dua titik. Contohnya saya buat titik ini ke titik yang ini dan kemudian saya nak ukur jarak ni. Ini dikenali sebagai panjang. Okey, dikenali sebagai panjang. Okey, panjang ni boleh diukur tapi mesti dalam unit yang pertama. Okey, unit asasnya adalah meter. Tapi ia juga boleh diukur dalam unit yang lain, contohnya milimeter ataupun sentimeter ataupun kilometer. Kemudian kita akan tukarkan dalam unit asas kepada meter. Okey, itu adalah untuk ukur panjang. Selalunya kita akan guna, inilah yang saya cakap, pita pengukur. Okey, untuk ukuran yang lebih panjang. Kemudian kita ada pembaris. Pembaris ni kadang-kadang ada pembaris meter, kita ada kadang-kadang pembaris sentimeter. Selalunya adalah pembaris sentimeter, yang paling panjang pun ukurannya adalah 30 sentimeter. Okey, dan itu adalah di sekolah lah. Kalau kita menjahit, kita ada lebih panjang lagi, iaitu 100 sentimeter. Itu adalah untuk mengukur panjang. Okey. Okay, bagaimanakah kedudukan mata kita apabila mengambil bacaan? Soalan dia bagaimanakah kedudukan mata? Yang ini kamu kena pastikan kedudukan mata semasa mengambil bacaan. Semasa mengambil bacaan. Kamu kena pastikan betul-betul macam mana kedudukan mata kamu. Ini adalah soalan yang selalu ditanya dalam PT3. Yang pertama, kamu kena pastikan mata kamu mestilah berserenjang. Berserenjang ni maksudnya dia punya sudut adalah 90 degree. 90 degree. Manakala kita ada 3 jenis mata di sini, anda lihat yang pertama dia menunjukkan salah. Yang kedua berada dalam keadaan 90 degree, 90 darjah. Yang ketiga bukan berada dalam 90 darjah. Lebih kurang yang pertama dengan yang ketiga tu adalah 45 darjah. Itu adalah mata yang salah. Kedudukan mata yang betul adalah mestilah mata pemerhati itu mestilah
Okey, mata pemerhati mestilah berserenjang. Berserenjang ni maksudnya mestilah berada 90 degree dengan skala bacaan yang ada pada alat pengukur untuk mengelakkan ralat parallax. Maksudnya ralat parallax ni akan berlaku apabila mata kita berada bukan dalam sudut 90 degree. Jadi bacaan yang diambil itu bukanlah G2. Okey. Menyukat jisim. Jisim ni adalah kuantiti asas yang ketiga. Jisim ni adalah dalam unitnya, unit asasnya adalah kilogram. Macam mana tulis simbol kilogram? Pastikan huruf K ni adalah kecil dan seterusnya adalah G. Jadi kilogram. Pastikan huruf G itu adalah kecil. Apa maksud jisim ni? Jisim ni adalah jisim ni adalah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Kuantiti jirim iaitu zarah-zarah pepejal, zarah-zarah gas, zarah-zarah cecair yang terkandung di dalam suatu benda yang kita hendak ukur. Selalunya unit jisim ni, unit asasnya mesti kita ukur dalam kilogram. Zaman orang dahulu dia menggunakan dacing. Sekarang ni kita tak panggil dacing, kita akan panggil namanya adalah neraca. Neraca. Yang ini, gambar raja yang pertama ini adalah neraca. Apa tu? Neraca apa tu? Neraca tuas. Ini adalah neraca tuas. Manakala yang kedua ni adalah neraca 3 alur. Ini adalah alat untuk mengukur jisim dalam unit asasnya iaitu kilogram. Tegas saya cakap kilogram ni K dia mesti kecil dan G dia mesti kecil. Apa maksud jisim? Adalah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Seterusnya adalah mengukur masa bagi kuantiti fizik yang keempat. Unit SI untuk mengukur masa apa dia? Pandai pun. Saat. Simbol dia tulis dengan huruf apa? S. S kecil ke S besar? Simbolnya adalah S kecil. Ini kamu selalu jumpa. Ini adalah namanya adalah jam. Jam apa? Jam randik. D-I-K, dik. Randik. Mengukur masa. Unit untuk mengukur masa adalah, di sini saya dah ulang balik, sudah cakap banyak kali, ini adalah saat, unit asasnya adalah saat, simbolnya adalah S. Unit lain bagi masa juga kita boleh ukur dalam minit. 1 minit, 1 minit berapa saat? Ingat 1 minit 60 saat. Mesti tukar kepada unit asas kuantiti fizik. Kalau ada 1 jam, 1 jam ada berapa minit? Ada 60 minit. Kalau saya nak tukar 1 jam, terus kepada saat, maksudnya kena kali 60 dan kali 60 ataupun bersamaan dengan 360 saat. Maksudnya pertama kamu tukarkan kepada meter dan seterusnya tukarkan daripada meter kepada sentimeter, kepada saat dan seterusnya dapatlah dalam minit. Ada juga kita ukur hari, dalam satu hari ada berapa jam dan satu hari ada 24 jam. Dalam satu bulan ada berapa hari? Lebih kurang 30 hari. Dalam setahun ada berapa bulan? Ada berapa bulan? Ada lebih kurang 12 bulan. Dan seterusnya dekad dan kemudiannya abad. Satu dekad ada berapa tahun? 10 tahun. Satu abad ada berapa tahun? Ada 100 tahun. Ini adalah untuk mengukur masa. Tapi anda kena ingat, untuk kuantiti fizik yang asas, kita ukur masa itu dalam unit saat dan simbolnya adalah S dengan alat pengukuran yang besar ni namanya adalah jam randik. Jadi seterusnya adalah untuk menyukat arus elektrik. Menyukat arus elektrik. Arus elektrik adalah kuantiti fizik yang kelima. Mesti dalam unit ampere. Dan juga mesti dalam simbol A. Bila kita dapat jawapan contohnya 5, kita dapat bacaan dia. Dekat sini kita dapat bacaan dia kosong. Jadi kamu kena tulis kosong
A. Apakah nama alat yang ada di skrin ni untuk menyukat arus elektrik? Kita panggil dia adalah ammeter. Okey. Jadi apa maksudnya? Ammeter ni adalah untuk menyukat arus elektrik dalam suatu liter. Okey. Ini adalah kuantiti asas yang kelima. Jadi kita sudah belajar macam mana kita nak ukur alat pengukur yang mengukur kuantiti asas panjang, G-shape, masa, arus elektrik dan juga suhu. Imbas kembali. Kalau kita nak ukur panjang tadi, okay, ni pembaris kita. Contohnya pembaris kita, ni mata kita mestilah berada dalam keadaan serenjang 90 darjah. Ini adalah untuk mengelakkan ralat, ingat ralat paralaks. Maksudnya bacaan itu bukan G2. Untuk ammeter, kita kena pastikan bahawa sifar dia, garis yang di sini mesti menunjukkan betul-betul pada huruf, pada nombor sifar. Di sini dia berada di atas sifar. Okey, contohnya lebih kurang 2, 1, 2, 0.2. Dekat sini pula dia berada bawah sifar. Jadi dia ada dua ralat. Kalau ralat positif dia berada di atas sifar. Okey, di atas sifar. Maksudnya ini adalah ralat paralaks ya. Yang ni pula berada di bawah sifar. Okay, jadi jawapan yang kamu dapat, pastikan pertama kamu tengok alat ammeter itu mestilah tombolnya mestilah berada di nombor sifar. Bila dia berada di nombor sifar, ini menunjukkan dia tidak akan ada ralat. Okey, dia tidak ada ralat. Manakala okey, kalau dia berada di nombor yang atas sifar, okey, di atas sifar, dia akan menjadi ralat sifar positif. Okay, manakala juga kalau dia ada ralat sifar yang kosongnya berada di bawah, dia dikenali sebagai bawah sifar. Okay, jadi untuk mengelakkan ralat paralaks ni, okay, kita ada satu cermin pada ammeter ni yang dikenali sebagai cermin anti-paralaks untuk menunjukkan bacaan itu sentiasa berada di sifar. Okey, ralat sifar ni kita panggil seperti ralat sistematik. Ralat sistematik ni ada dua. Pertama, ralat sifar positif. Kosongnya berada di atas. Okey, bacaannya dia berada di atas kosong. Okey, manakala ralat sifar negatif ni pula adalah bacaan jarum ni berada di bawah kosong. Jadi ralat sifar positif dan sifar negatif ni dikenali sebagai ralat sistematik. Pula kalau kita nak ukur isi padu air, adakah kita kena guna pembaris? Pembaris tidak dapat mengukur isi padu air. Okey, kerana pembaris dia ukur, unit dia adalah meter. Okey, manakala isi padu air ni biasanya kita akan ukur dalam unit sentimeter kuasa 3 ataupun dalam unit ml. Jadi kita akan guna alat makmal dia. Yang ni apa kelas? Ini apa jawapan murid? Yang ni pandai pun. Yang ini adalah silinder penyukat. Okey, silinder penyukat. Okey, silinder penyukat ni digunakan adalah untuk menyukat isi padu air. Okey. Dan isi padu air ni digunakan, isi padu air ini disukat dengan menggunakan silinder penyukat. Okey, biasanya kita kena pastikan bahawa bacaan untuk membaca bacaan pada dinding silinder penyukat itu mestilah betul untuk mengelakkan ralat paralaks ini. Dan mata kita mestilah berada dalam keadaan yang serenjang juga daripada skala bacaan ini, iaitu mestilah berada dalam 90 degree. Dan di sini ni adalah bacaan yang betul. Bila bacaan yang betul mestilah dia berserenjang, mestilah berserenjang dengan skala pada alat pengukur. Tetapi kalau dia tidak berserenjang, okay, dia tidak berserenjang, maksudnya dia tidak berserenjang, kamu baca di sini. Okay, jadi dia adalah bukan 90 degree. Jadi ini adalah dikenali sebagai bacaan di sini dan bacaan di sini adalah salah, iaitu 11 dengan 13. Ini adalah dikenali sebagai ralat yang salah, iaitu kita panggil ralat
paralax. Ralat paralax ni selalunya adalah disebabkan oleh mata kita. Okey, bacaan yang salah disebabkan oleh kedudukan mata yang salah. Ingat kedudukan mata yang salah. Okey, mata yang salah ketika mengambil bacaan dikenali sebagai ralat paralax. Okey, manakala kalau bacaan tu tidak menunjukkan sifar, itu dikenali sebagai ralat sistematik.